Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan cadangan kerajaan bagi membentuk satu jawatankuasa bebas yang akan dianggota oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan yang berkaitan. Dan jawatankuasa bebas ini yang akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Tetapi bagi sesetengah pihak, proklamasi darurat ini didakwa memberi kuasa mutlak kepada seseorang Perdana Menteri untuk melakukan hampir apa saja. Dan bagi mengulas lanjut bersama di talian menerusi Skype, Profesor Madya Dr. Syamrohayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan. Prof, masih adakah lagi proses semak dan imbang terhadap kuasa Perdana Menteri sepanjang tempoh darurat ini? Ya, kalau kita lihat kepada peruntukan perlembagaan tu, ia tidak menafikan bahawa proses semak dan imbang ini masih lagi boleh dilakukan. Yang pentingnya adalah proses perundangan itu yang tergantung atau dihentikan apabila darurat ini berlangsung. Walaupun begitu, Parlimen juga boleh dipanggil bersidang walaupun dalam keadaan darurat. Cuma di sini, sekiranya Parlimen tidak bersidang, maka jawatan kuasa khas yang berada di bawah Parlimen itu boleh berfungsi. Maknanya jawatan kuasa khas di bawah Parlimen boleh membincangkan hal-hal berkaitan dengan tindakan kerajaan walaupun walaupun Parlimen tidak bersidang. Dengan kata lain, semak dan imbang ini boleh berlangsung menerusi jawatankuasa di bawah Parlimen walaupun Parlimen tidak bersidang. Yang keduanya, jawatankuasa khas bebas yang dicadangkan semasa di dalam kisah diraja tu, ia juga boleh diambil perhatian bahawa jawatankuasa khas yang bebas ini juga boleh memantau tindakan kerajaan dalam hal berkaitan dengan tujuan darurat itu diisytiharkan atau dipersenan pemaksudnya oleh kebawah duli. Ya, kita tidak boleh menyatakan bahawa kerajaan mempunyai kuasa mutlak di situ, ya. Memang benar kalaulah mahu menyalahgunakan kuasa, peluang itu mungkin boleh dikatakan sebagai satu cara, ya, tapi sebenarnya dari segi amalan negara kita masih lagi mempunyai mekanisme untuk semak dan imbang tersebut. Prof, apakah yang kita tahu mengenai jawatankuasa bebas ini dan apakah kriteria siapa yang sepatutnya menganggotai jawatankuasa bebas ini yang akan memberikan syur ataupun nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan ataupun melanjutkan lagi darurat? Baik, kalau yang saya sebut tadi adalah dua perkara berbeza, ya. Semak dan imbang, satu di bawah Parlimen. Yang ini adalah satu jawatankuasa khas bebas dan dicadangkan oleh kerajaan dan diperkenankan oleh kebawah duli untuk penubuhan untuk membuat show-show tertentu kepada Yang di-Pertuan Agong, ya. Jadi pada pengamatan saya, yang dinyatakan dalam kisah diraja tersebut ialah keanggotaannya disertai oleh ahli-ahli Parlimen, sama ada daripada parti-parti pembangkang ataupun parti kerajaan. Pada ketika ini, pada saya jawatankuasa itu perlu mengimbangi atau perlu dianggotai oleh mereka daripada pelbagai parti. Walau parti kecil, parti besar, keahliannya ianya perlu diambil kira. Dan pada pandangan saya, jawatankuasa ini bukanlah suatu wadah parti politik untuk menunjukkan mereka ini lebih baik atau daripada parti yang lain. Tetapi mereka ini perlulah mereka yang mempunyai komitmen. Ini sebenarnya ideal lah mungkin kita kata, ya. Tapi harapan rakyat pastinya supaya jawatankuasa ini boleh memberi show yang neutral dan terbaik untuk negara, ya.
ya, supaya yang di-Persatuan Agong itu dapat melaksanakan tanggungjawab baginda dan amanah yang baginda jalan untuk kemakmuran negara itu dengan baik. Jadi sejujurnya kita lihat kedudukan jawatan kuasa khas yang bebas ini perlu dianggotai oleh ahli-ahli Dewan Rakyat, dan mungkin juga ia perlu mengambil kira pandangan ahli Dewan Negara juga, dan sebab ahli Dewan Negara ini mempunyai wakil-wakil daripada negeri-negeri dan sebagainya, ya, dan profesional-profesional yang tertentu dan hal-hal berkaitan dengan kemakmuran negara, sama ada dari segi ekonomi ataupun dari segi kesihatan dan sebagainya. Yang pentingnya juga ialah suara Dewan Negara ini juga adalah membawa suara negeri-negeri. Jadi ini juga perlu diambil perhatian untuk memastikan jawatan kuasa bebas ini dianggotai oleh mereka yang benar-benar berkaliber, berintegriti, yang mempunyai tujuan yang atau memegang amanah untuk kemakmuran negara. Dan selain daripada itu, saya fikir kerajaan juga perlu diberikan tempat dalam jawatan kuasa ini sebagai sebuah kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk pelaksanaan agensi-agensi kerajaan, ya. Jadi menteri-menteri juga perlu dipilih dalam kalangan mereka untuk menganggotai jawatan kuasa khas bebas ini. Selain daripada itu, seperti yang dicadangkan, yang dinyatakan dalam kisah diraja itu, saya juga bersetuju bahawa mereka yang pakar dalam bidang kesihatan perlu dilantik dalam ahli jawatan kuasa khas ini. Dan mungkin pengamal-pengamal kesihatan yang diperakui kepakaran mereka dari sektor kesihatan swasta juga perlu diambil kira perhatiannya, diambil kira pandangan dan diberikan perhatian juga, ya. Jadi pastinya mereka yang terlibat dalam bidang keselamatan juga perlu menganggotai jawatan kuasa bebas ini untuk menilai bagaimana jawatan kuasa ini perlu bertindak secara holistik demi kemakmuran ekonomi, pengaturan keselamatan dan kesihatan awam. Ya. Prof, pengisytiharan darurat ini dibayangi dengan situasi politik semasa ketika ada yang mengumumkan menarik balik sokongan dan juga ketika fasiliti kesihatan kita sudah hampir tidak mampu untuk menampung jumlah pesakit COVID-19. Dan berdasarkan kriteria yang disebutkan oleh Prof, siapa yang menganggotai jawatan kuasa bebas itu, adakah Prof melihat jawatan kuasa ini mampu melakukan fungsinya secara dua mata, serampang dua mata, iaitu untuk mengubah suhu panas politik selain menyelesaikan krisis kesihatan yang sedang melanda ini? Okey, baik. Kita tidak nafikan bahawa cakap-cakap tentang politik itu masih lagi kedengaran dan ia juga semakin nyaring dari segi setengah parti politik itu. Tapi saya percaya mereka yang di luar kerajaan mungkin tidak mengalami apa yang sedang dilalui oleh kerajaan. Kerana apa yang dilalui oleh kerajaan ini, kerajaan mengetahui tentang apakah tindakan lanjut yang perlu dilakukan, ya. Seperti satu masa dahulu, pihak pembangkang mungkin mempunyai pandangan-pandangan mereka sendiri dan kadang-kadang merendahkan pandangan pihak kerajaan. Jadi di sini saya nampak jawatan kuasa ini juga boleh berfungsi untuk menyebarluaskan keadaan semasa dan menetralkan pandangan tersebut, ya. Saya berkeyakinan sekiranya keanggotaan ini keanggotaan jawatan kuasa ini diberikan kepada mereka yang bertanggungjawab dan berintegriti, rakyat akan meletakkan kepercayaan sepenuhnya. Dan mekanisme semak dan IPA yang kita bincang awal tadi juga boleh memberikan pandangan kepada jawatan kuasa bebas ini, ya. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syamrayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan, berkongsi pandangan berhubung dengan satu penjelasan semak dan imbang kuasa Perdana Menteri ketika darurat dan juga penubuhan jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh anggota pentadbiran kerajaan dan juga pembangkang, pakar-pakar kesihatan dan berkaitan yang akan menasihatkan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong sama ada untuk melanjutkan
tempoh darurat selama 7 bulan yang sudah ditetapkan sehingga Ogos nanti ataupun ditamatkan lebih awal bergantung kepada situasi kesihatan berhubung COVID-19 di negara kita ini. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz